Selamat sejahtera kepada pencara saya iaitu Dr. Rohana. Saya Jatish Kimberly dan sekarang saya akan membuat pembentangan tentang refleksi saya dan juga membuat pengajaran micro teaching, iaitu saya telah memilih aspek pengenalan topik. So, pada 7 Januari 2024, kuliah pertama telah diadakan di Gimnasia. Semua murid siswa-siswi dari kelas PKD 1, 2, 3 dan 4 telah berkumpul di Gimnasia dan juga mereka telah menunggu untuk Dr. Rohana dan juga Puan Aziza. Seterusnya, Puan Aziza dan juga Dr. Rohana telah memberi taklimat tentang khusus kaedah pengajaran pendidikan siswa PKES 3143. Dr. Rohana dan Puan Aziza telah memberi taklimat tentang maklumat khusus iaitu MK, kaedah pengajaran pendidikan kesihatan PKES 3143, dan juga beliau telah memberi penerangan apa yang kami akan belajar dalam semester ini, dan siswa-siswi juga mencatat apa yang akan dibelajar pada saat ini. Seterusnya, selepas kuliah kedua, Dr. Rohana telah memuat naik template RPH iaitu rancangan pengajaran harian dalam Google Classroom. Dr. Rohana juga memberi arahan iaitu suruh semua siswa-siswi untuk mencetak DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KSSR Pendidikan Kesihatan tahun 1 hingga tahun 6. Terusnya, Dr. Rohana suruh kami untuk berkumpul di Gimnasia. So kami pun telah berkumpul di Gimnasia dan kami pun nampak kenapa Dr. Rohana telah menyusun meja dan kerusi teratur. Seterusnya, Dr. Rohana suruh kami duduk di tempat masing-masing. Kami pun duduk. Lepas tu Dr. Rohana bawa satu bangku dan bangku tu dalam itu ada beberapa kertas. Dan Dr. Rohana suruh kami untuk memilih satu kertas dan saya pun telah memilih satu kertas lah. So dalam kertas itu ada nombor 26. So saya pun macam dah confused kenapa saya dapat nombor 26. Lepas tu apa yang akan berlaku. So seterusnya saya pun ada nampak kawan saya telah dapat nombor-nombor lain. Lepas tu Dr. Rohana telah memaparkan beberapa tajuk iaitu tajuk yang ada dalam DSKP KSSR Pendidikan Kesihatan tahun 1 hingga tahun 6. So dalam itu saya punya nombor 26 kan. 26 itu ada topik penyakit dari aspek peers. Lepas tu saya pun dapat satu gambaran di mana setiap pelajar kena buat RPH iaitu rancangan pengajaran harian berdasarkan topik-topik yang kami telah didapat. So Dr. Rohana pun kata yang benda yang sama lah. Setiap pelajar kena buat satu RPH iaitu rancangan pengajaran harian berdasarkan topik yang kami telah didapat. Sebelum kami membuat RPH masing-masing berdasarkan topik yang kami telah didapat, Dr. Rohana telah memberi tumpuan kepada 3 bidang, iaitu pertamanya adalah peers, yang keduanya adalah pemakanan dan ketiganya adalah pertolongan cemas. So kami pun telah membelajar objektif-objektif yang terdapat dalam 3 bidang ini, iaitu dalam DSKP KSSR Pendidikan Kesihatan tahun 1 hingga tahun 6. Lepas tu Dr. Rohana telah memberikan panduan iaitu langkah demi langkah awal hingga akhir, dan juga doktor telah menjelaskan beberapa elemen yang terdapat dalam RPG itu. So dalam RPG itu terdapat beberapa elemen iaitu standar kandungan, standar pembelajaran, objektif, pengetahuan sedia ada murid, penerangan nilai, IMK, strategi, pendekatan, teknik, kaedah, IMK dan juga kebatan KBKK. Seterusnya, Dr. Rohana memberi arahan kami untuk membuat langkah-langkah yang terdapat RPG itu, iaitu sedi indaksi, pengenalan topik, perkembangan 1, perkembangan 2 dan juga penutup. Saya pun tidak yakin untuk membuat RPG itu dan saya pun ada tanya kepada kawan saya macam mana kami buat langkah-langkah itu. Lepas saya buat langkah-langkah itu, saya telah menunjukkan langkah-langkah iaitu RPG saya kepada Dr. Rohana, dan Dr. Rohana kata ada kesilapan sikit. So saya pun dapat peluang untuk memperbaiki kesilapan saya dalam RPG itu yang saya buat. Dalam set redaksi, saya telah memasuk aktiviti bercerita tentang penyakit dalam kehidupan seharian. Dalam pengenalan topik, saya memasuk iaitu menunjukkan gambar penyakit-penyakit iaitu demam campak dan juga buku kepada murid di dalam kelas. Dalam langkah perkembangan 1, saya telah membuat aktiviti gallery walk, dan perkembangan 2, saya suruh murid untuk membuat poster, dan juga langkah yang kelimanya adalah saya suruh murid untuk menyanyi dan juga
tanya beberapa soal jawab kepada murid. Lepas saya memperbaiki kelemahan saya dan ini pun telah menjadi salah satu cabaran yang saya hadapi. Okay, lepas tu saya menunjukkan RPH saya yang telah saya buat kepada Dr. Rohana. Dr. Rohana kata saya berjaya membuat RPH dengan betul. So Dr. Rohana pun bagi kepujian sikit kepada saya dan itu pun telah menjadi saya berasa macam keyakinan lah untuk membuat RPH pada masa depan, iaitu masa praktikum saya. Okay, inilah pembentangan saya tentang refleksi RPH saya, iaitu rancangan pengajaran harian. Okay, sekarang saya akan meneruskan kepada pengajaran mikro, iaitu micro teaching, dan saya telah memilih aspek pengenalan topik. Okay, seterusnya murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit berjangkitan, demam campak dan beku. Okay, hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit berjangkitan, demam campak dan beku. Okay, hari ini kita akan belajar apa? Demam campak dan beku. Okay, Putri, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul, penyakit berjangkitan, demam campak dan beku. Okay, tadi kan cikgu kata ada dua penyakit, iaitu demam campak dan beku. Okey, cikgu kata ada dua penyakit, iaitu demam campak dan beku. Okey, penyakit yang pertama adalah demam campak. Okey, apakah itu demam campak? Ali, apakah itu demam campak? Okey, berikan tepuk untuk Ali. Okey, so sebelum cikgu memberikan definisi demam campak, cikgu nak tunjuk satu gambar. Okey, saya okey. Apakah ini? Siti, apakah ini? Ya, badan. Tapi pada badan ini apa? Okey. So, ini adalah kita panggil demam campak. Okey, ini adalah demam campak. Apa ini? Demam campak. Okey, kamu apa ini? Ya, betul. Okey, demam campak adalah salah satu penyakit, iaitu akut jangkitan pada kanak-kanak dan disebabkan oleh virus Measles. Ya, betul. Okey, demam campak adalah salah satu jangkitan akut pada kanak-kanak dan disebabkan oleh virus Measles. Okey, lagi sekali ya cikgu kata. Okey, yang ini adalah demam campak adalah salah satu penyakit jangkitan akut pada kanak-kanak dan juga ia disebabkan oleh virus Measles. Okey, pandai. Syamila, apakah maksud demam campak ini? Ya, betul. Berikan tepuk untuk Syamila. Okey, so seterusnya adalah penyakit yang kedua. Okey, tadi kan cikgu kata ada dua penyakit. Yang pertamanya adalah demam campak. Yang keduanya adalah, ya, betul, penyakit beku. Penyakit beku. Okey, penyakit yang keduanya adalah penyakit beku. Okey, seterusnya penyakit yang keduanya adalah penyakit beku. Okey, penyakit beku. Penyakit beku. Okey. Yang inilah kita panggil penyakit beku. Okey, apakah maksud penyakit beku? Beralih, apakah maksud penyakit beku? Bengkak. Okey, boleh? Okey, so sekarang cikgu akan bagi definisi penyakit beku. Penyakit beku adalah salah satu penyakit disebabkan oleh virus dan boleh jadi menyebabkan bengkak pada kelenjar parotid. Okey, penyakit beku adalah salah satu penyakit disebabkan oleh virus dan boleh menjadi bengkak pada kelenjar parotid. Okey, kelenjar parotid dekat mana ya? Dekat sini. Salah. Dekat mana? Ali, dekat mana? Ya, betul. Kelenjar parotid dekat sini. Tengok. Yang inilah kita panggil kelenjar parotid. So yang inilah beku. Okey, penyakit beku. Faham tak? Tak dengar? Faham tak? Okey, betul. Okey, baiklah murid-murid. Terdapat beberapa simptom penyakit demam campak. Yang pertamanya adalah selsema. Okey, yang keduanya adalah demam. Yang ketiganya adalah sakit tekak. Okey, yang ketiganya adalah batuk. Manakala terdapat beberapa simptom penyakit beku. Okey, yang pertamanya adalah
bengkak pada kelenjar parietal. Okey. Yang keduanya adalah batuk. Okey. Ketiganya adalah demam. Okey. So ini adalah simptom-simptom penyakit bekul dan juga penyakit demam campak. Faham tak?